Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kepada topik Nahwu Qur'ani bab yang kelima. Jadi sebelum ni kita telah bincang hal yang di mana dia tu isim jamidah yang tidak ditakwilkan dengan mushtaq. Pembahagian yang kedua lah. Okay, jadi kita dah sampai kepada minha. Jadi dia ada berapa ni? Setakat ni minha yang pertama. Jadi kemudian minha yang kedua dan yang ni yang ketiga lah, minha. Sebahagian daripada apa? Sebahagian daripada hal jamid yang ghaira muawwal, yang tidak ditakwil bil mushtaqi dengan isim mushtaq. Okey, itu daripada dia masukkan minha. Jadi al-halul allati takunu aslan li sahibiha kama fi qoulihi ta'ala. Jadi sebahagian daripada hal yang tidak ditakwilkan, hal jamid yang tidak ditakwilkan ialah hal yang dia tu asal li sahibiha bagi sahib hal dia. Jadi kita tengok keterangan dia, kama fi qoulihi, seperti mana dalam firman Allah Ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa qala asjudu liman khalaqta tina. Ini dia. Fatina lafaz tinan halun jamidatun, dia hal jamid ghairu muawwalatin, tidak ditakwilkan dengan mushtaq. Okey, kerana apa? Wahya, dan dia aslun li sahibiha, dia ialah asal sahib hal dia. Okay, jadi liman khalaqta Rasul Muhammad, sahibul hal ialah siapa? Sahibul hal man. Okay, dia bukan nak bagi tahu khalaqta Allah Ta'ala itu tanah, bahkan yang tanah ialah manusia. Okay, jadi tanah ialah asal kejadian manusia. Jadi bila dia asal kejadian sahib dia, jadi tidak perlu kepada takwil. Okay, wahwal ha, dan dia ialah ha. Oh, sahibul ha ada ha. Ha yang muqaddarah, yang ditakdirkan pada khalaqta. Kiranya khalaqtahu. Tapi khalaqtahu ni ha yang dhamir ni ditakwil, bukan ditakwilkan, ditakdirkan kewujudan dia. Dia tak ada pun sebenarnya dalam ayat Al-Quran ni, tapi dia ditakdirkanlah maf'ul bihi. Jadi kalau nak kembali kepada man pun boleh juga, tapi mungkin jauh kot, sebab tu dia takdirkan ha maf'ul bihi itulah khalaqtahu. Bagi siapa yang engkau ciptakan nya hu. Okay, jadi dia kembali pada sini lah, ni lagi tepat. Tina. Lepas tu wa yajuzu an yakuna tina mansuban ala naz'il khafidi ay min tinin. Dan harus juga kita nak jadikan tin tersebut, tinan tu dimansub ala naz'il khafidi kerana dicampakkan, ditarik. Nazak ni cabut. Khafidi khafat, huruf jar. Maksudnya asal ayat dia khalaqtahu liman khalaqtahu min tinin. Okay, jadi kaedah Arab, apabila sesuatu ayat asal, kefahaman ayat asal yang memberi makna ada huruf jar kepada siapa yang engkau ciptakan daripada tanah ni, kan? Jadi kefahaman isim jar majrur dalam satu jumlah ayat, sekiranya dicabut nazak, dicabut huruf jar tersebut, auto isim majrur tersebut akan jadi mansub. Jadi kita i'rab sebagai mansubun ala naz'il khafidi. Kemudian maji'ul hal ma'rifatan, kini dah masuk kategori ma'rifah. Maksudnya antara keadaan hal ialah hal pun makna keadaan kan. Dia pun ada banyak keadaan. Jadi hal dia sepatutnya, dia dalam kaedah hal la yakunul ataupun la takunu halu illa apa? Nakiratan. Ni kaedah asal. Ni kaedah asal untuk hal lah. Okay, ni dia. La takunul hal illa nakiratan. Tapi kalau datang makrifah, apa cerita? Dia lawan daripada kaedah. Jadi hal dia ada keadaan dia datang dalam nakirah, yang di mana ni ialah asal kaedah, dan boleh juga dia datang dalam makrifah. Cumanya apakah keterangan makrifah?
Kita lihat sama-sama. Kata al-aslu fil hali, asal pada hal antakuna adalah hal tersebut nakiratan nakirah. Wa ma warada minha ma'rifatan lafzan wa huwa munakkarun ma'nan. Macam tu. Macam tu pula. Dia kata apa yang datang dari asal hal ialah nakirah. Ni kaedah hafal. Kaedah. Nanti boleh catat lah. Kaedah al-aslu fil hali an takuna nakiratan. Ataupun yang ni pun boleh juga pakai ni. La takunul hal illa nakiratan. Dalam jurumiyah pun sebut macam tu. Jadi wa ma warada minha, dan apa yang datang minha daripada hal ma'rifatan, hal keadaan rupa isim hal itu ma'rifah lafzan dari sudut lafaz fahuwa, maka dia tu dikategorikan munakkarun nakirah ma'nan dari sudut makna. Hadha madhhabul jumhur. Jadi ini yang menyatakan ma warada ma'rifatan ni mazhab majoriti ulama nahu. Habis. Berhenti kat situ. Wazalika ka lafzi, dan demikian itu seperti lafaz wahad. Okay, wahdan, wahdin. Fi nahwi, pada contoh ja'a Zaidun wahdahu. Telah datang oleh Zaid seorang diri. Fa innahu halun, kerana dia tu halun ma'rifatun. Hal yang ma'rifah. Bil idafati, dengan idafah kepada domir. Okay, jadi wahdahu apabila dia bersandar kepada isim yang ma'rifah selepas dia, iaitu domir ini, jadi dia auto jadi ma'rifah. Wahya mu'awwalatun, dan dia ini ialah ditakwilkan bin nakirati dengan nakirah. Kerana takdir ja'a munfaridan atau mutawahhidan. Atau yang di mana takdir ayat ja'a Zaidun tu telah datang oleh Zaid secara berseorangan ataupun sendirian. Habis. Wa qad ja'atil hal fil Qur'an al-Karim ma'rifatan bil idafati ila dhamir. Dan terkadang datang hal pada Quran Karim dalam keadaan ma'rifah bil idafati, dengan idafat. Maksudnya ma'rifah disebabkan bersandar kepada dhamir. Wa ma'rifatan, dan ada juga ma'rifah disebabkan alif lam. Fal awwalu, maka contoh yang pertama mana? Contoh yang pertama ialah ni dia. Ma'rifah disebabkan idafah. Idafah kepada dhamir. Jadi kalimah wahda fi qawlihi, pada firman Allah Ta'ala, wa idza dzukirallahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minun bil akhirah. Jadi fokus kita wahdahu, yang di mana dzukirallahu disebut Allah Ta'ala wahdahu secara macam apa wahdahu kat sini? Di keesaan. Hal keadaan mengesakan Allah Ta'ala. Rasanya macam tu kot. Okay, jadi wahdahu tu dia hal kepada Allah. Naib fa'il tu lah. Walil ulama'i fi i'rabiha ara'un minha. Okay, jadi untuk lafaz ayat Quran wahdah ni, lil ulama', okay, bila kita terjemah li tu lam lil milki. Lam lil milki. So kita auto terjemah. Ulama' memiliki ra'un pendapat-pendapat. Fi pada i'rabiha, mengi'rabkan wahad. Minha salah satunya. Okay, jadi ayat ni agak tunggang terbalik. Kalau kita susun ra'un. Itu mubtada' dia. Lil ulama'. Ra'un lil ulama' fi i'rabiha. Okay. Minha. Macam tu. Pendapat-pendapat lil ulama'. Cuma kita jarang lah guna perkataan yang macam ni kan. Kalau kita terjemah Melayu, ulama' memiliki pendapat-pendapat dalam mengi'rabkan wahdahu. Minha salah satunya. Jadi minha ra'a Sibawayh wa Khalil. Saya kita baca Sibawayhi sebab dia merujuk kepada Imam Sibawayh. Tapi kalau kita baca Sibawayhu, saya ingatlah pula. Apalah, saya lupa macam mana i'rab Sibawayh. Ke Sibawayhu. Biasa Sibawayhi. Wallahu a'lam. Wal Khalil anna wahda ismu mawdu' al-masdari yu'rabu halan.
Okay, jadi Sibawah dan juga Imam Khalil berpendapat anna wahad, bahasanya wahad dalam ayat Quran tersebut ialah isim yang mawdu'un, yang diletak pada tempat masdar. Yu'rabu di'arab sebagai hal. Okay, maksudnya dikategorikan wahdah ni ialah dalam kategori tu sebut dia mawdu' ni dalam kategori masdar. Okay, yu'rabu di'arab sebagai hal. Wa ka'annaka hina taqul ja'a zaidun wahdahu qad qulta ja'a zaidun ihadan atau mutawahhidan wal ma'na ja'a munfaridan. Okay, jadi seolah-olah kita berkata ketika kita seolah-olah kita berkata hina ja'a zaidun, telah datang oleh Zaid, wahdahu ini seolah-olah kamu berkata ja'a zaidun ihadan, secara berseorangan. Ihadan iaitu ihadan ni masdar kan, dia seolah-olah berdiri pada tempat masdar, rupa masdar. Saya wahad ni isim jamid, tapi dia dudukkan kepada rupa masdar iaitu ihad. Ihad apa? Ihad tu wazan apa? If'al kan masdar kepada wazan af'ala. Okay. Wa minha, sebahagian daripadanya, minha kepada apa ni? Minha kepada Arab. Sebahagian daripada pendapat i'rab wahdahu ni, ra'a Yunusu, telah berpendapat oleh Yunus, annahu, bahasanya wahdahu tu mansub ala naz'il khafidi, ke atas dicabut khafat dia. Wal aslu, dan asal ja'a zaidun, asalnya ja'a zaidun ala wahdihi. Ini rupa asal ayat. Contoh tu lah. Ja'a zaidun ala wahdihi. Tapi tak sekala fahuzifat, dipadam lafaz ala ini, huzifat ala, fantasaba, maka ternasablah wahdah, maka ternasablah lafaz wahad. Wa minha, sebahagian daripadanya, kembali pada ra'. Ra'al kufi, ra'yu saya rasa. Ni pun ra'yu juga. Ni pun sama, minha ra'yu Sibawaihi wal Khalili. Yang ni minha ra'yu Yunusa annahu. Okay, yang ni ra'yul kufiyin. Ini dalil dia lah kenapa kita baca ra'yu. Annahu mansubun ala zarfiyati, bahawasanya dia tu wahdahu ini mansub sebagai zarf. Zarf kiranya kita i'rab wahdahu tu mansub maf'ulun fih mansub bil fathah li'annahu isim mufrad. Okay. Wa minha, sebahagian daripadanya, iaitu ara' lagi. Annahu, bahasanya dia tu maf'ul mutlak madama, selama mana qad udda, dikira sebagai qa'iman, berdiri pada tempat masdar. Okay, jadi ini pendapat yang agak unik lah. Dia kata wahdahu tu terus dia i'rab sebagai maf'ul mutlak selama mana kita kira wahdahu ni dikategorikan rupa bentuk masdar. Okay. Wa kalimatu jahad. Okay, ini masalah yang lain. Dia kata kama fi qawlihi, seperti mana pada firman Allah Ta'ala, wa yaqulu alladhina amanu haula'i alladhina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Jadi kita tengok keterangan dia. Jahad fil ayati, pada ayat Quran tersebut, mansubun, dia mansub sebagai hal. Wa huwa ma'rifatun, keadaan dia tu ma'rifah, kerana dia mudhaf kepada isim yang ma'rifah lah. Maksudnya macam ni. Macam mana kita boleh kata jahad tu ma'rifah? Jahad dia asalnya nakirah. Okay. Aiman pun sebenarnya nakirah. Okay. Tapi disebabkan him ni ma'rifah, maka kalimat belakang dia auto jadi ma'rifah. Okay, tak kala yang kalimat kedua ni dah jadi ma'rifah, auto dia punya belakang dia jadi ma'rifah juga. Okay.
Kiranya dia, dua-dua mereka ni dia kategorikan makrifah yang aridah. Aridah tu maksudnya baru jadi, baru datang, baru muncul makrifah dia. Yang asalnya dia orang ni nakirah je sebenarnya. Alright, huwa dia ialah ma'rifatun bil idhafati kerana idhafah kepada lafaz aiman yang idhafah kepada dhamir ghaibin. Ghaibin ni dia rujuk kepada him. Okay, him kan untuk dhamir ghaib kan, tapi yang ramai, lelaki ramai. Qala akbari, jahda aimanihim fihi wajhan. Okay, jadi pendapat tadi tu dah habis lah. Sampai sini. Okay. Lepas tu pendapat Akbari, cerita baru. Dia kata jahda aimanihim fihi pada i'rab jahda aimanihim ni, wajah ni ada dua wajah. Ahaduhuma, salah satu daripada dua wajah tersebut, anahu halun, dia tu ialah hal, wa huwa huna, dan dia di sini ma'rifatun, dia tu ma'rifah. Okay, habis. Dia i'rab sebagai hal. Untuk pendapat Akbari. Kemudian wajah thani, wajah yang kedua ialah anahu, dia tu kategori masdar yang yu'malu fihi betul. Aqsamu wa huwa min ma'nahu la min lafzihi. Macam mana ni? Dia ialah masdar yang beramal fihi aqsamu. Allah Muhammad, masdar yang beramal. Sekejap. Okey. Bila dia sebut masdar ni maf'ul mutlak. Okey. Maf'ul mutlak. Yang apa? Ya'malu. Bekerja. Fihi kepada masdar tersebut. Oleh siapa? Oleh aqsamu. Alright. So kita lihat kepada contoh yang atas ni. Manakah dia nak maksudkan tu? Dia kata untuk wajah yang kedua ialah dia jahda aimanihim, ialah dia i'rab sebagai masdar. Bila ulama sebut masdar, berkemungkinan makna dia ialah maf'ul mutlak. Okey. Jadi maf'ul mutlak, siapa yang menasabkan maf'ul mutlak ni? Aqsamu. Dia aqsamu dikategorikan amil kepada masdar ini. Sebab tu dia kata wasani ialah annahu dikategorikan jahda aimanihim ni masdar yang amalu yang bekerja pada masdar tersebut oleh kalimat aqsamu. Wa huwa, dan dia jahda tu min maknahu, dia dari sudut makna, la min lafzihi, bukan lafaznya. Okey, jadi patutnya kalau maf'ul mutlak kan dia mestilah sama dengan dia punya fa'il kan, tapi dia maksudkan kat sini ialah makna, bukan dari sudut sebiji lafaz. Alright, kita sambung. Wa qala radhi huwa ma'rifatun wudi'at mawdi'an nakirati ay mujtahidin. Okay, jadi pendapat radhi pula. Jadi ini akbari. Jadi dua lah, ini satu jahda imanihim, satu, dua, yang tiga. Qala radhi, berkata oleh Imam Radhi, wa huwa, iaitu jahad tadi, ma'rifatun, dia ma'rifah, wudi'at yang diletakkan pada tempat nakirah, yang dikategorikan pada kategori nakirah, iaitu mujtahidin. Kiranya kita still i'rab jahad itu hal untuk pendapat Imam Radhi. Wasani, yang kedua, iaitu yang kedua yang mana ni? Jadi kita lihat yang kedua, iaitu kita lihat balik, recap balik. Jauh lah pula. Mana? Ni. Ini yang pertama kan? Ma'rifah disebabkan idhafah. Sekarang ni cerita kedua pula. Ma'rifah disebabkan alif lam. Okay. Jadi hal yang ma'rifah dengan alif lam, kama seperti mana pada firman Allah Ta'ala anil munafikin, tentang orang munafik. Yaquluna la in raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal azal. Wadhalika ala qira'atil Hasani wa ibni Abi Ablah. Tak sure lah baca macam mana. La nukhrijan,
أعز منها الأذل بالنون في نخرجا ونصب أعز والأذل ونصب أعز والأذل فيكون أعز مفعولا به والأذل حالا معرفة مؤولة بالنكرة أي ذليلا. Okay. Jadi syahid kita ialah azal kan. Azal dia hal yang makrifah dengan alif lam. Okey. Wazalika demikian itu ke atas qiraat Hasan dan Ibn Abi Ablah. Jadi dia lanukhrijanna azza min hal azal. Jadi bin nun dibaca dengan nun. Siapakah nun? Ni dia. Lanukhrijanna untuk bacaan Hasan dan juga Ibnu Abi Ablah. Mereka baca dengan nun. Lanukhrijanna. Jadi fi nukhrijan bin nun fi khuruj. Okay, habis koma kat sini. Wa nasbi dan menasabkan a'az dengan azal. Mereka baca mansub. Kedua-dua a'az dengan azal. Fayakunu maka jadilah a'az tu sebagai maf'ul bihi yang pertama, sebagai maf'ul bihi untuk nukhrijan. Wal azal hal yang ma'rifah yang ditakwilkan dengan nakirah. Okey? Ai zalilan. Habis. Jelas ke? Macam ni. Kita lihat balik. Kalau baca ayat dalam perenggan dia agak tak dapat nak relate kan mana satu kan. Tapi kita lihat dulu. Okay, jadi bila kita baca la yukhrijanna, baca dengan ya, jadi a'azu dia akan jadi fa'il. Okay. Azalla dia akan jadi maf'ulun bihi. Okay. Tapi sekiranya kalau kita baca ayat Al-Quran ni mengikut qiraat Hasan dan juga Ibn Abi Amlah, mereka baca macam mana? Mereka baca dengan nun. Nukhrijan. Okay. Mereka baca dengan nukhrijan nun. Okay. Bila dia baca nukhrijan, fa'il dia nahnu dalam kalimat fa'il ni. Jadi a'azza auto jadi maf'ulun bihi pertama. Maf'ulun bihi untuk nukhrijan sebab dah ada pelaku kan. Azalla hal di'rab sebagai hal yang makrifah yang kena takwil ke dengan nakirah. Sebab kaedah kan memang kata hal mesti nakirah. Zalilan. Habis. Maji'ul hal masdaran, datangnya hal masdar. Jadi al-aslu asal. Okay, biasanya hal biasanya dia wasaf kan. Bila wasaf isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah dan sebagainya. Jadi al-aslu asal, ini kaedah. Al-aslu fil hali, asal pada hal antakuna wasfan, mestilah hal tersebut wasfan. Wahwa iaitu apa? Wasafnya apa? Madalla ala makna wa sahibihi. Sesuatu yang menunjukkan kepada makna dan juga tuan kepada makna tersebut. Qa'imin seperti qa'im. Okay, bila sebut qa'im, dia akan merujuk kepada makna. Makna apa? Iaitu qiyam. Benda berdiri. Peristiwa berdiri itulah. Okay, itu makna. Satu lagi dia merujuk kepada sahib. Sahib tu empunya manusia. Syakhsun, seseorang yang qa'im yang berdiri. Itu maksudnya maknan wa sahibihi. Sama juga dengan madrub, hasan dan sebagainya lah. Fawuquha masdaran khilaful asli. Maka kalau terjadi juga hal tersebut sebagai masdar, datang bentuk masdar, khilafu maka dia tu bercanggah dengan kaedah asal. Izla dilalata fihi ala sahibin. Kerana apa dia bercanggah? Sebab masdar ni dia tidak merujuk kepada sahib ni. Dia hanya merujuk kepada qiyam je, berdiri je. Macam darbun, pukulan kan. Darbun, dia merujuk tak kepada manusia yang pukul. Tidak, dia bahkan merujuk kepada pukulan semata-mata.
Sebab tu dia kata iz kerana la dilalata tidak ada penunjukan pada lafaz masdar tersebut ke atas tujuan kepada makna. Makna kat sini dia masukkan al-hadas, peristiwa tu. وقد ذهب أكثر النحاة إلى أنه كثر مجيء الحال مصدرا منكرا في جملة صالحة من كلام عربي. Okay. Jadi qad dhahaba telah berpendapat oleh kebanyakan ulama nahwu kepada bahawasanya banyak datangnya hal masdar dan keadaan masdar munakkaran yang nakirah fi jumlatin pada satu jumlah yang lulus daripada kalam Arab. Walau bagaimanapun, sekalipun ulama nahwu telah mencipta satu kaedah, namun kaedah tu bukanlah satu paksi untuk kalam Arab. Bahkan kalam Arab tu terlalu meluas kan. Kaedah tu ialah hanya kekerapan yang berlaku pada uslub bahasa Arab sahaja. Jadi faqad ruwiya anhum, dan sesungguhnya telah diriwayatkan anhum daripada percakapan orang Arab annahum mereka kanu yaquluna berkata qataltuhu sabran, aku membunuh akannya sabran hal keadaan sabar, wa ataituhu rakdan wa laqituhu faj'atan wa kallamtuhu musyafahatan. Semua ni masdar. Faj'atan masdar, rakdan masdar, musyafahatan ni dia masdar wazan mufa'alah. Okay. Wa tala'a alaina baghtatan wa a'ra. Okay, habis untuk contoh-contoh kalam Arab lah. Baghtatan ni semua masdar. Ni masdar pakai warna lain. Masdar, masdar, masdar. Semua masdar. Sabran ni pun masdar. Jadi orang Arab didatangkan hal dalam rupa bentuk masdar. So nak tak nak memang kena ikut percakapan bahasa uslub orang Arab. Jadi wa'araba nuhatu al-masdar alladhi ala hadha an-nahwi halan ala ta'wilihi bil wasfi fa awwalu sabran bimasburan wa rakdan birakidan wa musyafahatan bi musyafihain kot. Walakinnahum mana'ul qiyas alaihi limaji'ihi ala khilafi asli. Okay. Dia kata mengerobkan oleh ulama nahwu akan masdar yang di mana ke atas contoh-contoh ini, iaitu contoh sabran, rakdan, faja'atan, musyafahatan dan baghtah ni hal dierob sebagai hal atas takwil bil wasfi dengan sifat. Kita kena takwilkan dengan rupa sifat. Maksudnya dia kan masdar. Jadi kalau datang juga masdar, kita kena ubah, takwilkan dia kepada rupa bentuk wasf. Okay. Fa'awalu mereka mentakwilkan lafaz sabran tu bimasburan. Mereka takwilkan rakdan tu dengan rakidan. Rakidan isim fa'il. Okay. Musyafahatan dia takdirkan takwilkan dengan mutasyafihaini. Walakinnahum, walau bagaimanapun mereka mena'u, menghalang, menegah qiyas alaihi ke atasnya, ke atas ke atas contoh-contoh ini, limaji'ihi kerana datangnya hal tersebut ke atas luar daripada asal. Okay, maksudnya walaupun dalam kalam Arab ini datang dalam bentuk masdar, tapi namun pada percakapan yang sebenar ulama nahwu amat menegahlah, menghalanglah, dan mereka melarang untuk mengkiaskan pada contoh selain daripada yang kalam Arab ni. Okay. Sebab apa? Kerana datangnya hal tersebut bercanggah dengan kaedah asal. Wahadha madhabu Sibawayhi wa jumhuril basriyin. Okay. Jadi hadha kembali kepada apa ni lah, lakinnahum ni lah, yang Araban Nuhaya ni. Siapa? Mazhab Imam Sibawai dan majoriti ulama Basrah. Sampai sini. Koma. Wa dhahaba al-akhfashu
والمبرد إلى أن المصدر في مثل هذا التركيب منصوب على مصدريته. Saya rasa cukup setakat ini saja. ثم قال وذهب الأخفش والمبرد إلى أن المصدر في مثل هذا التركيب منصوب على مصدريته والله تعالى أعلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.